ICT merupakan salah satu teknologi yang mengalami pelbagai perubahan seiring dengan perubahan zaman, dan ICT telah menjadi aspek yang paling penting dalam kehidupan seharian manusia pada masa kini. Walau bagaimanapun, di sebalik kecanggihan ICT ianya mendatangkan pelbagai cabaran dan kesan terutama kepada penduduk di luar bandar. Oleh itu, saya akan menyampaikan pendapatan kajian kami sepanjang melakukan kajian ini di Kampung Bengoh, Pedawan, Sarawak. Kami telah bergerak seawal jam 7 pagi dan berkumpul di Kolej Bunga Raya dengan menaiki 2 buah kenderaan. Perjalanan kami memakan masa lebih kurang 1 jam 20 minit. Pemandangan yang berbukit bukau dan penuh dengan hutan yang langsung tidak disentuh oleh orang awam serta sungai yang mengalir menjadikan perjalanan kami ke Kampung Bengoh merasa aman dan damai. Setibanya kami di Kampung Bengoh, kami telah mengadakan sesi pengenalan diri bersama ketua kampung iaitu Encik Karit Anak Sigom. Kami memperkenalkan diri kami sebagai pelajar daripada Universiti Malaysia Sarawak dan memperkenalkan tanah kelahiran kami, memandangkan kami datang daripada negeri yang berbeza. Selepas itu, kami telah dipelawak masuk keluar kawasan rumah beliau. Beliau banyak memberi kami pelbagai maklumat tentang Kampung Bengoh seperti asal-usul kampung tersebut, latar belakang dan kegiatan ekonomi penduduk. Beliau juga sempat menyatakan Kampung Bengoh ini merupakan kawasan yang sangat sesuai untuk dimajukan, terutamanya dalam bidang ekonomi pelancongan. Akan tetapi, disebabkan oleh keterbatasan sumber keuangan, idea tersebut sukar untuk direalisasikan. Sekarang saya akan meneruskan pembentangan kumpulan ini dengan membentangkan objektif kajian dan kaedah kajian. Objektif kajian ini dijalankan adalah untuk mengkaji kemudahan ICT yang tersedia dan boleh diakses oleh penduduk kampung di Kampung Bengoh. Selain itu, kajian ini dijalankan untuk mengkaji kesan kemudahan ICT terhadap kualiti hidup penduduk kampung di Kampung Bengoh sebelum dan selepas Perintah Kawalan Pergerakan PKP dijalankan. Akhir sekali, objektif kajian ini dijalankan adalah untuk mengkaji cabaran utama yang dihadapi oleh penduduk kampung berhubungan dengan ketersediaan dan kebolehcapaian kemudahan ICT dan bagaimana cara mereka mengatasi masalah tersebut. Sekarang kita beralih kepada kaedah kajian. Kaedah kajian adalah kaedah yang digunakan untuk mengumpulkan data prima dan data sumber. Data prima merupakan data yang diperoleh daripada sumber utama secara langsung. Sebagai contoh, kaedah yang digunakan adalah kaedah borang soal sedikit, temu buat, dan permahatian. Manakala data sumber juga diperoleh daripada sumber utama secara tidak langsung seperti laporan dan jurnal. Sebelum kami memulakan sesi soal sedik bersama penduduk kampung, kami telah dibawa melawat ke beberapa kawasan iaitu Empangan Kampung Bengoh, Kawasan Kampung, Klinik Kesihatan Kampung dan Sekolah Kebangsaan Bengoh. Jalanan ke Empangan Kampung Bengoh daripada rumah ketua kampung memakan masa sekurang-kurangnya 10 minit. Empangan Bengoh menjadi pintu masuk utama kepada pelancong yang ingin melawat air terjun Susung yang lebih dikenali sebagai Jurassic Park. Apa yang menariknya di Empangan ini adalah ianya memiliki kisahnya yang tersendiri, iaitu terdapat sebuah kampung terpaksa ditenggelamkan pada tahun 2014 untuk memberi laluan kepada pembinaan empangan tersebut. Encik Karit juga sempat menceritakan serba sedikit tentang empangan tersebut, di mana kedalaman sungai Empangan Kampung Bengoh itu adalah 80 meter. Empangan itu dibina dengan menggunakan teknologi daripada negara China, di mana struktur empangan itu diperbuat daripada sepenuhnya daripada konkrit dan tidak menggunakan besi sebagai tulang dalam binaan tersebut. Selepas itu, beliau juga sempat membawa kami ke atas bukit berdekatan dengan Empangan Kampung Bengoh untuk mendapatkan pemandangan yang lebih cantik. Selain itu, Encik Karit juga telah membawa kami ke Sekolah Kebangsaan Kampung Bengoh. Sekolah ini terletak sedikit jauh daripada klinik kesihatan tersebut, tetapi ianya didirikan berhampiran dengan kawasan penduduk Kampung Bengoh. Berdasarkan data yang kami perolehi pada tahun 2009, terdapat seramai 110 orang pelajar yang terdiri daripada 57 pelajar lelaki dan 53 pelajar perempuan
serta mempunyai seramai 13 orang guru. Seperti kita sedia maklum bahawa pendidikan merupakan satu aspek kehidupan yang penting bagi memastikan peradaban manusia dapat dibentuk ke arah yang lebih baik dan bagi memastikan generasi anak muda di Malaysia dapat memperolehi akses pendidikan yang saksama. Kerajaan Persekutuan telah mendirikan Sekolah Kebangsaan Bengoh ini. Setelah hampir 3 jam bersama Ketua Kampung, kami memulakan sesi soal sedetik kami bersama penduduk kampung. Kebanyakan penduduk kampung pada ketika ini tidak berada di rumah kerana telah pergi ke bandar untuk membeli barangan keperluan mereka. Ianya menjadi sedikit cabaran kepada kami. Walau bagaimanapun, kami berjaya memperolehi data yang kami mahukan dengan menemu bual penduduk kampung yang berada di kedai runcit berdekatan. Selesai saja kami menemu bual penduduk kampung, kami bergerak pulang ke universiti setelah seharian berada di Kampung Bengoh. Kami bertolak pulang pada pukul 3 petang dan sampai dengan selamat di universiti pada pukul 5.30 petang. Perjalanan kami sedikit memakan masa akibat kesesakan jalan raya dan tamatlah ekspedisi kami di Kampung Bengoh, Puncak Borneo, Pedawan. Menerusi temu bual bersama Ketua Kampung Bengoh yaitu Encik Karin Anak Sigum, beserta dengan peninjauan yang dilakukan oleh para pengkaji di Kampung Bengoh, terdapat beberapa fasiliti yang telah dibina di kampung tersebut. Antaranya adalah sekolah, klinik, bekalan air, dan tempat beribadah. Menurut Encik Karin dalam sesi temu bual yang para pengkaji jalankan bersamanya, beliau menyatakan bahwa kemudahan yang telah disediakan ini banyak mengubah taraf hidup dan pandangan orang kampung, khususnya di Kampung Bengoh. Setelah dianalisis, majoriti penduduk Kampung Bengoh bersetuju dengan keberkesanan ICT di kampung itu. Terdapat beberapa aktiviti yang boleh dijalankan oleh penduduk Bengoh dengan menggunakan ICT seperti pekerjaan, pembelajaran, pembayaran bil, aktiviti jualan, serta pembelian barang secara atas talian. Seperti yang kita tahu, kualiti kehidupan dapat ditakrifkan sebagai persepsi individu tentang kedudukan dalam kehidupan dalam konteks budaya dan sistem moral, di mana masyarakat hidup dengan matlamat, jangkaan, standar, dan keprihatinan mereka. Kualiti kehidupan masyarakat di Kampung Bengoh dapat dilihat dengan jelas melalui cara penggunaan ICT oleh penduduk kampung itu. Peningkatan kualiti hidup ini membawa perubahan kepada mental dan fisikal mereka. Dalam kajian ini, para pengkaji mendapati bahwa terdapat 2 jenis kemudahan ICT yang tersedia di Kampung Bengoh, yaitu pertama telepon rumah dan yang kedua adalah radio, di mana kedua-dua bahan ini bergantung kepada rangkaian daripada satelit. Manakala jenis kemudahan internet oleh penduduk Kampung Bengoh ialah telepon mudah alih, komputer meja, komputer riba, wifi, printer, tablet, dan televisyen. Ini karena adanya bantuan tiang dan tiang telekomunikasi yang mampu menampung semua kemudahan ICT di Kampung Bengoh. Terdapat beberapa usul yang dicadangkan oleh pengkaji kepada pihak kerajaan bagi meningkatkan kualiti hidup penduduk di Kampung Bengoh. Antaranya ialah dengan menyediakan jalur lebar atau lebih dikenali dengan Wi-Fi. Dengan adanya jalur lebar ini, dapat memudahkan penduduk kampung menjalani aktiviti seharian seperti sesi pembelajaran dan pembayaran serta pengurusan atas talian. Selain itu, pengkaji juga mencadangkan agar kerajaan menubuhkan pusat internet yang percuma kepada seluruh penduduk kampung di Bengoh. Dengan adanya pusat internet ini, jurang digital antara penduduk yang berkemampuan dan kurang berkemampuan dapat dieratkan lagi.